Baik, bagi mereka yang tidak mengenali sosok Tun Ahmad Sarji ini, seorang birokrat unggul, pemimpin korporat ulung, tokoh pengukuhan syariah Islam, peneraju sukan, budayawan yang mencintai warisan bangsa dan tanah air. Dan khidmatnya pada negara berdekad lamanya, puluhan tahun dalam pentadbiran awam, lebih 20 tahun dalam sektor sukan dan juga gerakan massa. Dan perjalanannya dalam pentadbiran awam bermula sebagai penolong pegawai daerah sehinggalah ke jawatan tertinggi dalam perkhidmatan awam, iaitu Ketua Setiausaha Negara dari tahun 1990 hinggalah 1996. Dan sepanjang hayatnya, pelbagai jawatan diamanahkan kepadanya. Dan antara legasi yang boleh diingati terutama dalam struktur kerajaan adalah memperkenalkan skim saraan baru SSB kepada kaki tangan awam. Ringkasnya, Allahyarham ini boleh digelar sebagai arkitek yang melakukan transformasi dalam perkhidmatan awam. Tetapi untuk kita mengenali dan mengambil pedoman pencapaian Allahyarham ini, bersama di talian ketika ini adalah Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Prof, pertama sekali, Prof ada pengalaman bekerjasama dengan Allahyarham. Mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana ketokohan Allahyarham dalam melakukan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada beliau. Okey, ya sebelum tu saya mulakan bahawa berita yang saya terima pada awal pagi tadi amat menyedihkan saya. Seperti yang kita tahu, pemergian Yang Amat Berbahagia Tun, Yang Amat Berbahagia Tun itu sebenarnya adalah juga kehilangan bagi negara. Saya berpeluang tidaklah lama bekerja dengan Yang Amat Berbahagia Tun, tapi itu adalah satu peluang sebagai seorang penjawat awam. Saya nampak itu adalah satu peluang yang telah Allah berikan kepada saya untuk mengenali Yang Amat Berbahagia Tun secara dekat dalam tingkah laku kerja sebenarnya. Apabila saya merasakan peluang saya berdampingan dalam menyelesaikan satu urusan besar negara yang diketuai oleh Yang Amat Berbahagia Tun pada ketika itu, ialah jawatan kuasa tertinggi Hal Ehwal Islam di bawah Majlis Raja-Raja, yang saya merupakan antara sekretariat yang membantu Tun dalam menyiapkan laporan yang dibuat, yang akan diserahkan dan sebenarnya telah diserahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi sepanjang masa lebih kurang 100.5 tahun yang saya bekerja dengan Yang Amat Berbahagia Tun tu, saya mendapati perkara yang saya belajar dan saya telah amalkan dalam kehidupan saya sebagai pensyarah dan juga ahli akademik ini, yang saya sedang amalkan dan saya telah amalkan sejak saya mengenali Yang Amat Berbahagia Tun, ialah menjadi begitu teliti. Itu pertama, Tun ni seorang yang sangat teliti dalam patah-patah perkataan. Kalau saya boleh kongsi saya menulis laporan itu, contohlah dalam laporan itu ada 20 helai tulisan, bahagian yang satu tu satu bahagian tu ada 20 helai. Setiap patah perkataan itu Tun tanya saya maksudnya. Kalau beliau tidak faham, beliau akan menandatangani dan beliau akan menceritakan apa yang beliau rasa. Yang Allah almarhum Tun akan cerita. Dia kata contoh perkataan pemerhatian contohnya. Tun akan tanya saya, kenapa tidak menggunakan perhatian atau kenapa pemerhatian? Maknanya begitu teliti sekali. Dan kemudiannya sifat kedua yang saya belajar daripada Tun ialah menghormati pandangan orang. Walaupun siapalah saya sebenarnya berbanding dengan Tun tapi beliau tekun mendengar apa saja yang saya ceritakan dan apa yang saya tahu tentang sesuatu perkara. Dan beliau sangat menghormati bidang itu. Contoh, saya dalam bidang undang-undang perlembagaan dan Tun sangat banyak membaca dalam bidang undang-undang. Bahkan he can be the best lawyer among the best lawyer lah. Kalau pengalaman saya sebagai pensyarah undang-undang, saya nampak Tun sangat meticulous sangat meticulous, dan dia Tun akan memberikan saya perhatian yang khusus dan bertanyakan soalan-soalan yang memerlukan minda saya ni bergerak seperti CD, yang kata berpusing-pusing untuk menjawab persoalan Tun. Yang ketiganya, Tun sangat sharp, sangat setelah membuat apa-apa perhatian tu, Tun sangat memberikan pandangan yang sangat
orang kata apa, pada saya dalam bidang saya ni, dalam bidang undang-undang ni, Tun memberikan pandangan yang sangat apa orang kata tajam lah. Maknanya spark saya macam mana untuk saya berfikir lagi. Jadi saya rasa daya kepimpinan Tun ni dalam rangkuman 3 perkataan itulah yang saya katakan, dia menunjukkan kepribadian dan kepimpinan Tun yang saya fikir setakat ini saya hidup lebih kurang 53 tahun umur saya ni, itulah pengalaman yang sangat-sangat bermakna dalam hidup saya tentang kepimpinan Tun yang begitu menghargai pandangan orang lain, begitu prihatin terhadap banyak perkara, dan seterusnya satu lagi sifat sebagai penjawat awal yang penting untuk kita belajar daripada Tun, dan saya juga telah belajar, ialah untuk taat kepada tugas yang diberikan dan juga taat kepada perintah yang disampaikan oleh pimpinan. Contoh, Tun bercerita pada saya tentang bagaimana beliau telah menjadi selama 22 tahun lebih menjadi setiausaha kepada kabinet. Jadi bagaimana beliau menceritakan kepada saya teknik-teknik kalaulah kita sekurang-kurangnya mempunyai pandangan lain kepada apa yang disampaikan oleh pemimpin kita tu, kita boleh untuk tidak bersetuju, tapi jangan sekali-kali menunjukkan kita ini tidak taat. Ya, dia kata walaupun kan time, ini yang sangat menyentuh hati saya. Walaupun Tun, kali terakhir saya jumpa Tun dan bercakap dalam masa lebih kurang 3 jam tanpa henti ialah pada April lepas. Tun menasihati saya supaya teruskan sebagai akademik, menjadi seorang akademik yang jujur menyampaikan pandangan walaupun ia sebenarnya tidaklah sebenarnya kita conscious, walaupun ia bercanggah kadang-kadang dengan conscious kita tu, kita perlu mencari jalan penyelesaian kerana ia kadang-kadang apa yang penting ialah untuk negara. Tuan kata kadang-kadang ada benda yang dia sendiri tidak boleh melakukan kalau atas diri dia sendiri. Tapi oleh kerana taat kepada pemimpin dan fikirkan ianya adalah baik untuk negara, maka Tun teruskan. Contoh ada beberapa perkara dalam berkaitan, contoh masa pindaan kepada undang-undang perlembagaan, semasa pindaan yang menimbulkan krisis perlembagaan, pindaan immuniti raja-raja contohnya. Yeah. Tun ada ketika itu adalah setiausaha pada kabinet dan pelbagai halangan yang telah beliau hadapi, tapi beliau nasihatkan saya bahawa walau apa sekalipun berlaku, letaklah negara pada peringkat utama. Walau siapa pun kita jadikan negara itu adalah kepentingan negara itu adalah apa yang kita perjuangkan dalam perkhidmatan kita sebagai seorang perkhidmat awam. Prof, pepatah dia menyatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi bagi Allahyarham Tun Ahmad Sarji, bukan hanya sekadar nama yang ditinggalkan, tetapi legasi Allahyarham, ketokohan dan kepimpinan itu yang perlu kita jadikan pedoman. Dan bercakap mengenai kepimpinan juga, Allahyarham ada menggariskan beberapa kebolehan yang perlu ada untuk menjadi seorang pemimpin dalam bukunya. Antaranya Allahyarham menyatakan bahawa seorang pemimpin perlu cekap menggunakan maklumat, membina budaya pembelajaran yang berterusan dan mempunyai nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik. Tetapi ada dalam kalangan kita generasi yang tidak sempat merasainya, terutamanya mungkin mereka yang berada di luar perkhidmatan awam ataupun generasi muda. Tapi Prof boleh kongsi bagaimana kita boleh mempelajari jiwa dan kualiti kepimpinan Allahyarham yang harus dicontohi oleh pemimpin masa kini? Baik, 3 perkara yang disebutkan tadi itu mencari maklumat, mempelajari dan juga etika kerja tu, memang saya melihat apa yang ada dalam diri Tun itu, memang itulah yang Tun ajar kepada saya semasa saya bekerja dengan beliau, ya. Kalau kita kata sebagai seorang perkhidmat awam, sebagai seorang perkhidmat awam, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, tujuan kita berkhidmat itu ialah untuk negara. Maka etika-etika kerja seperti integriti itu adalah suatu perkara yang mesti ada dalam hati dan dilaksanakan dengan sepenuhnya dari jiwa dan raga kita sebagai perkhidmat awam. Bagaimana kita orang muda
ataupun perkhidmat awal yang masih muda dalam perkhidmatan ini, kita perlu contohi dari aspek contoh penjagaan masa lah. Etika dia adalah penjagaan masa yang utama. Kalau Tom menyatakan mesyuarat kita bermula pukul 8 pagi, pukul 7.45 dia telah tunggu saya dalam bilik mesyuarat. Dan saya kadang sampai 5 minit sebelum pukul 8. Dan itu membuatkan saya akan rasa segan dan malu. Dan saya akan, kalau Tuan habiskan mesyuarat, kami kadang mesyuarat satu hari itu dalam masa solat je berhenti. Kadang makan pun di meja mesyuarat. Dan etika-etika yang paling utama yang saya perhatikan ialah inilah yang berkaitan dengan penjagaan masa. Selepas itu tentang maklumat itu, Tun kata saya pernah Tun email dan WhatsApp saya pada awal-awal pagi sebelum subuh untuk saya baca bagi mesyuarat pada pukul 8. Contohnya kalau Tun suka baca awal-awal pagi, Tun cakap bacalah news all over the world, from all over the world. Baca berita dari seluruh dunia. Dan setelah sekiranya Tun membaca berita dari seluruh dunia tu, beliau menjumpai maklumat-maklumat yang perlu untuk pembincangan pada hari itu, dia terus WhatsApp saya atau email saya untuk saya baca bagi tujuan mesyuarat pada pukul 8 pagi. Jadi penjagaan masa, mengetahui maklumat itu, maknanya kita tidak boleh hadkan maklumat kita kepada maklumat tempatan saja dan tidak boleh hadkan kepada bidang kita. Kita terus membaca, contohlah dari segi perubahan wang, contohnya Tun selalu brief saya atau menceritakan kepada saya apa yang berlaku dalam dunia pada setiap hari. Tiap-tiap hari, kalau kita jumpa mesyuarat itu 5 hari lah Tun akan update saya dalam semua perkara. Jadi itulah saya fikir apa yang perlu kita amalkan ialah integriti yang tinggi penuh dengan ilmu. Itu yang penting. Dan satu lagi Tun ni tidak suka berprasangka. Dia terus tanya. Itu terima kasih. Terima kasih Hakim. Baik, terima kasih juga kepada Profesor Dato' Dr. Syamrah Yu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu berkongsi keperbadian, ketokohan dan kepimpinan Allahyarham Tun Ahmad Sarji yang boleh kita jadikan pengajaran dalam kita menyusuri kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi Profesor di atas perkongsian itu tadi.